إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menyambung kembali tafsiran untuk surah An-Nahl malam ni, ayat yang ke-36. Sambungan kita ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sesungguhnya telah kami utuskan, telah dibangkitkan pada setiap umat itu seorang rasul dengan tujuan an i'budullaha wajtanibut taghut, hendaklah kamu wahai manusia menyembah Allah dan menjauhkan diri daripada taghut. Faminhum man hadallah, maka di antara mereka itu ada orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, dan ada di antara mereka itu orang yang pastilah ditetapkan kesesatan ke atas mereka. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, maka berjalanlah kamu di atas muka bumi dan lihatlah bagaimanakah akibat yang menimpa golongan yang mendustakan itu.
In tahris ala hudahum, sekiranya kamu bersungguh-sungguh untuk memberi hidayah kepada mereka, fa innallaha la yahdi man yudhil, maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberi hidayah kepada sesiapa yang sesat, sesiapa yang disesatkan, dan tidak ada bagi mereka itu penolong. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu man yamut, mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Dalam sumpah itu mereka berkata Allah Ta'ala tidak akan membangkitkan, yakni tidak akan menghidupkan kembali orang yang sudah mati, orang yang mati. Bahkan ia adalah suatu janji yang benar. Hidup selepas kematian adalah suatu yang janji yang benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala menceritakan bagaimana kaum musyrikin cuba meletakkan tindakan salah mereka itu kepada Allah Ta'ala dengan mengatakan kalau Allah Ta'ala kehendaki, kami dan bapa kami tidak akan menyembah selain daripada Allah, tetapi yang kami buat kerana Allah Ta'ala yang menghendaki begitu, dan kami tidak akan mengharamkan sedikit pun daripada apa yang telah dilakukan. Semua itu adalah kerana Allah Ta'ala yang menghendakinya. Maka alasan mereka itu semua adalah tertolak kerana telah diutuskan Rasul untuk iqamatul hujjah, untuk ditegakkan hujjah ke atas mereka, bahawasanya apabila mereka diberi akal fikiran, diturunkan kepada mereka Alkitab sebagai panduan, dan adanya Rasul yang telah sampai kepada mereka, maka kesemua ini menjadi sebab-sebab yang dikira telah sampai hidayah, ataupun hidayah irsyad, hidayah taujih. Allah Ta'ala telah mengutuskan pada setiap umat. Dinyatakan dalam ayat yang berikutnya, walaqad ba'athna, sesungguhnya telah kami utuskan, walaqad arsalna. Walaqad ba'athna bermakna walaqad arsalna. Biasanya apabila Allah Ta'ala menceritakan perutusan rasul-rasul, didatangkan lafaz arsala. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin. Contohnya, kami telah utuskan Musa dengan membawa ayat-ayat dan bukti yang nyata. Tapi apabila diutuskan rasul secara umum, didatangkan lafaz ba'athna, telah kami bangkitkan, telah diutuskan, telah muncul dari kalangan umat itu sendiri Rasul, atas tujuan untuk ada dua perkara, ani'budullah wajtanibut taghut, untuk menyuruh manusia supaya mentauhidkan Allah dalam soal ibadat dan menjauhkan diri daripada taghut. Keimanan seseorang itu tidak dikira sempurna kecuali setelah dia engkar kepada taghut. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Sesiapa yang kufur kepada taghut dan dia beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah dikira berpegang dengan tali yang kukuh yang tidak akan terungkai. Perkara yang pertama ialah engkar kepada taghut, beriman kepada Allah. Seandainya manusia menyatakan beriman kepada Allah tetapi masih mengikut jalan taghut, maka keimanannya dikira masih belum mantap, belum kuat dan belum sempurna. Baik, sebelum kita lihat secara lebih lanjut apakah pengertian taghut, perkataan ummah di sini, telah kami utuskan pada setiap umat. Adakah umat ini hanya meliputi manusia sahaja? Dua-dua sekali, sama ada manusia juga jin. Sesungguhnya kami telah utuskan pada setiap umat itu seorang Rasul. Untuk umat yang terdahulu, yakni umat sebelum diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala utuskan Rasul-Rasul terdahulu dari kalangan manusia untuk umat mereka dari kalangan manusia. Adapun jin, untuk umat terdahulu jin, di kalangan masyarakat jin diutuskan Rasul dari kalangan jin. Tetapi untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad adalah Rasul untuk
manusia dan juga rasul untuk jin, dua-dua sekali. Tapi untuk umat Nabi terdahulu, semua Nabi-Nabi yang terdahulu, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, mereka hanya diutuskan kepada umat mereka dari kalangan manusia. Itu poin itu kena faham. Tetapi untuk jin-jin yang terdahulu, Allah Ta'ala utuskan rasul di kalangan jin. Tetapi kita tidak diberitahu, tidak ada maklumat siapakah rasul di kalangan jin. Dalilnya berdasarkan ayat dalam surah Al-An'am, ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha qalu syahidna 'ala anfusina wa gharratuhumul hayatud dunya wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Wahai sekalian jin dan manusia, tidakkah telah datang kepada kamu rasul-rasul dari kalangan kamu? Wahai sekalian jin dan manusia, ya ma'syaral jinni wal ins, tidakkah telah datang kepada kamu rusulun minkum, rasul-rasul di kalangan kamu? Untuk jin, rasul di kalangan jin. Untuk manusia, rasul di kalangan manusia. Nisbah kepada umat terdahulu. Kenapa yang mulai? Umat terdahulu. Tapi setelah munculnya Nabi SAW, Rasulullah diutuskan untuk semua, sama ada manusia dan juga jin. Diutuskan Rasulullah kepada manusia dan juga jin berdasarkan kepada nas-nas Quran sendiri. Dalam surah Al-Jin, wa idh sarafna ilaika qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jin mengakui bahawa mereka telah mendengar Al-Quran yang sangat mengagumkan ketika mereka bertemu dengan Nabi SAW untuk mendengar risalah yang dibawa. Jadi umat di sini ada dua maksud. Pertama, umat di kalangan jin, dan umat di kalangan manusia yang ditaklifkan untuk terima dakwah. Tetapi tidak termasuk umat itu di kalangan binatang. Binatang pun umat juga. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Umamun jamak daripada umat. Tidak ada seekor binatang pun yang melata di atas muka bumi, yang merayap di atas muka bumi, ataupun burung yang terbang di udara dengan kedua sayapnya, melainkan semua makhluk itu adalah umamun, umat-umat, makhluk-makhluk yang seumpama kamu dari sudut mereka juga diciptakan oleh Allah, mereka juga ditentukan rezeki, dan mereka juga akan mati. Cuma kalau binatang, ianya tidak ditaklifkan untuk terima dakwah Rasul, sebab mereka tidak ada akal. Adapun jin dan manusia adalah suatu umat yang, ataupun satu golongan makhluk yang ada jin, ada akal dan ada fikiran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya telah kami penuhkan neraka Jahannam dengan jin dan manusia, kerana mereka mempunyai hati, mempunyai akal yang tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai pendengaran, mereka mempunyai penglihatan yang tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai pendengaran yang tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ia meliputi dua-dua, manusia dan jin. Jadi ayat ini perlu difahami. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin. Umat ni meliputi manusia dan jin. Cuma bezanya umat terdahulu, Nabi Rasul di kalangan manusia untuk umat di kalangan manusia, manakala di kalangan jin ada Rasul di kalangan jin, cuma tak diketahui, tak diberitahu. Tetapi untuk umat terkemudian, umat Nabi SAW, Rasulullah diutuskan untuk semua manusia dan juga jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat pun kecuali telah berlalu pada umat itu nadhir, adanya Rasul yang memberi peringatan. Wa in yukadzibuka faqad kadzdzaba alladhina min qablihim.
ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa bizzuburi wa bil kitabil munir. Sekiranya mereka mendustakanmu ya Muhammad, sesungguhnya umat-umat yang terdahulu juga telah mendustakan rasul-rasul yang datang kepada mereka. Ketika datangnya rasul membawa keterangan, membawa bukti, termasuk mukjizat, kitab-kitab yang jelas, yang ada bukti. Maknanya Allah Ta'ala telah utuskan kepada semua manusia rasul, sebagaimana Allah Ta'ala utuskan kepada makhluk jin juga rasul. Tetapi ada yang beriman, ada yang kafir. Ada manusia yang beriman, ada manusia yang kafir. Ada jin yang beriman, ada jin yang kafir. Baik, tujuan diutuskan rasul, ani'budullah, hendaklah kamu semua beribadat kepada Allah, hendaklah kamu mengabdikan diri kepada Allah. Tetapi yang menjadi masalah, ada di antara manusia yang menyembah selain daripada Allah, ataupun menyembah yang lain sebagai perantaraan yang menyebabkan berlakunya syirik, yang menyebabkan berlakunya syirik. Jadi maksud ani'budullah di sini, hendaklah an wahidullah, hendaklah mereka mentauhidkan Allah dalam soal ibadah, yaitu untuk mentahqiqkan pengertian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dia sahaja dan tidak ada sekutu baginya. Sebab ada di antara manusia yang menyembah jin, walaupun jin itu sebenarnya diperintahkan untuk juga menyembah Allah. Ada di antara manusia yang menyembah jin. Wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Ingatlah pada hari di mana Allah Ta'ala himpunkan semua makhluk, lalu dia berkata kepada malaikat, adakah golongan ini yang telah melakukan perbuatan? Sebab ada yang sembah jin, ada yang sembah malaikat. Lalu malaikat menjawab, qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jin aktsaruhum bihim mu'minun. Maha suci engkau ya Allah, engkaulah yang menjadi pelindung wali bagi kami. Bahkan mereka itu sebenarnya telah menyembah jin, maka berlaku syirik. Padahal manusia dan jin, kedua-dua makhluk ini diperintahkan untuk menyembah Allah dengan tidak menyekutukannya. Jadi maksud ani'budullah, menyembah Allah di sini ialah mentauhidkannya dan menjauhkan diri daripada taghut. Apa maksud taghut? Taghut, ada ulama mentakrifkan taghut ialah kullu ma 'ubida min dunillah, apa sahaja yang disembah selain daripada Allah, maka ia adalah taghut. Syaitan adalah taghut. Golongan yang zalim juga termasuk taghut. Itu takrifan yang diberikan oleh ulama berhubung dengan taghut. Kerana kalimah taghut disebut dalam beberapa ayat yang tertentu. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Dalam surah An-Nisa. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang menyangka bahawa mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada engkau, yang beriman kepada kitab yang diturunkan sebelum daripada engkau, mereka itu mahu supaya engkau menghukumkan di kalangan mereka dengan hukum taghut, saling menjatuhkan hukuman berdasarkan hukum taghut. Padahal mereka diperintahkan untuk engkar kepada taghut. Yang menyebabkan mereka mahu kepada hukum taghut ialah syaitan. Wa yuridu syaitanu an yudillahum, syaitan mahu menyesatkan mereka dengan dalalan ba'ida, dengan kesesatan yang jauh. Taghut adalah pelindung bagi orang-orang yang kafir. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Adapun orang-orang kafir yang menjadi pelindung, wali mereka adalah taghut, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan.
Apabila Allah Ta'ala utuskan Nabi Musa kepada Fir'aun, maka Fir'aun itu disebut sebagai taghut. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Tagha adalah taghut, sesuatu yang asalnya dikira lebih melampau, keterlaluan, melebihi batas. Itu asal perkataan tagha. Ya tagha. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ayat berkenaan dengan peristiwa banjir di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Inna lamma tagha tahu sesungguhnya kami apabila air banjir itu sudah melampaui tahap yang tertentu, akhirnya berlakulah banjir yang besar. Lalu kami bawa mereka itu dalam sebuah jariyah, dalam sebuah kapal yang bergerak, yang boleh berlayar di atas air. Taghut juga disebut sebagai jahiliyah. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Hendaklah kamu menghukumkan di antara mereka dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan, janganlah kamu mengikut hawa nafsu mereka. ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. Boleh rujuk ayat dalam surah Al-Maidah berhubung dengan kerana ahlul kitab yang mahu menghukum kepada hukum taghut. Afa hukmal jahiliyati yabghun, adakah mereka itu mahu kepada hukum jahiliyah? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapakah yang lebih baik hukumnya selain daripada Allah bagi kaum yang yakin? Al-Imam Ibn Kathir ketika mentafsirkan maksud hukum jahiliyah merujuk kepada hukum taghut yang dinamakan yasaq, suatu hukum yang dibuat oleh dinasti Genghis Khan zaman Hulagu Khan, dan ketika mereka menyerang negara umat Islam, ada sebahagian dia ada mereka yang cuba ubah hukum Allah, di mana mereka ambil mana-mana yang disukai oleh hawa nafsu mereka, dicampur sebahagian daripada Hindu, sebahagian daripada Buddha, sebahagian daripada Islam, dan menganggap dirinya sebagai hukum yang tertinggi. Maka sesiapa yang berpegang kepada hukum dan meyakini kebenaran hukum itu, maka dia menjadi kufur, sebab ia adalah hukum taghut. Tapi yang menyedihkan, di kalangan umat Islam yang mengaku mereka meyakini Allah sebagai ilahun, sebagai Tuhan yang berhak disembah, tetapi mereka masih belum menjauhkan diri daripada taghut. Inilah musibah yang berlaku di akhir zaman, yang telah disebut oleh Allah Ta'ala dalam ayat di akhir surah Yusuf, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, ataupun dalam ayat wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan manusia beriman sekalipun kamu bersungguh-sungguh untuk menjadikan mereka beriman, dan tidaklah beriman kebanyakan manusia kecuali beriman dalam keadaan masih melakukan syirik. Mereka menyembah Allah, tetapi pada masa yang sama, pada waktu yang lain, mereka menyembah taghut. Itu kena faham. Dari sudut apakah itu taghut, apa sahaja yang disembah selain daripada Allah, maka ia adalah taghut. Isu yang berlaku dalam akhbar ini, apabila dijangkakan kalau pilihan raya dibuat di Mesir, mungkin lebih pada 70% rakyat Mesir tidak akan keluar mengundi apabila jeneral tenteranya, ketua jeneralnya Abdul Fattah Sisi mahu meletakkan diri sebagai calon dalam pilihan raya, sebab majoriti umat Islam Mesir mahu kepada hukum Allah, tapi puak-puak tentera masih mahu kepada hukum taghut. Jadi kontra yang berlaku sekali antara bainal mu'minin wa bainal munafiqin, antara golongan mukmin dengan golongan munafik. Walaupun yang mahu kepada hukum taghut, dia tidak ijtihad, dia kafir, dia kata dia orang Islam juga, tapi Islam ini adalah Islam yang taghut,
yang melampau sebab tunduk kepada kehendak orang-orang kafir sehingga mengepikan hukum Allah. Dan ini sekaligus bercanggah dengan mesej yang dibawa oleh para rasul, ani'budullah wajtanibut taghut. Faminhum man hadallah, maka di antara mereka itu ada yang Allah Ta'ala beri hidayah, beri petunjuk, dan ada di antara mereka yang telah pastilah mereka sesat. Adapun kesesatan mereka kerana mereka lebih cenderung, lebih berkeinginan untuk memilih jalan kesesatan. Ada di antara mereka yang diberi hidayah, diberi taufik membenarkan akan risalah yang dibawa oleh Rasul, maka berjayalah mereka. Di antara mereka ada yang engkar kepada Allah dan mendustakan Rasul-Rasulnya, maka mereka akan dihukum oleh Allah Ta'ala dengan hukuman yang berat. Ini berdasarkan kepada ketentuan Allah dari sudut kehendaknya, masyiahnya, dari sudut masyiah syar'iyah dan masyiah kauniyah. Dari sudut syar'iyah, Allah Ta'ala tidak meredai kekufuran. La yarda in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Sekiranya kamu wahai manusia menjadi kufur, menjadi golongan yang kafir, maka Allah Ta'ala tidak redha dengan kekafiran. Walaupun berlakunya kekufuran itu sebenarnya atas kehendak Allah, kehendak secara umum, tetapi dari sudut syar'iyahnya, maka Allah Ta'ala tidak meredainya. Tetapi manusia memilihnya kerana disebabkan mengikut kehendak hawa nafsu. Fasiru fil ard, maka berjalanlah kamu di atas muka bumi. Tujuan berjalan ialah is'alu amma kana min amri man khalafa ar-rusul. Tanyalah, soallah tentang apa daripada urusan orang yang telah menyalahi Rasul. Apakah kesudahannya, apakah akibatnya yang berlaku kepada umat yang terdahulu dari kalangan yang telah mendustakan Rasul. Maka jawapannya mereka telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala dengan kebinasaan yang sangat besar, iaitu dammarallahu alaihim walil kafirina amthaluha. Jawapan bagi persoalan ini, sekiranya mereka itu berjalan di atas muka bumi, mereka akan dapat melihat akibat kesudahan yang menimpa umat yang mendustakan, iaitu mereka telah dibinasakan, telah dihancurkan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana disebut dalam surah Muhammad. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amthaluha. Tidakkah mereka itu berjalan di atas muka bumi, maka mereka dapat melihat, memerhati bagaimanakah akibat yang menimpa umat yang terdahulu. Allah Ta'ala telah binasakan mereka, dan orang-orang kafir yang ada di Mekah ini juga akan mendapat balasan yang seumpamanya. In tahris ala hudahu, sekiranya kamu bersungguh-sungguh untuk memberi hidayah, petunjuk kepada mereka, ay in tahris ya Muhammad ala hidayati qaumik fala yanfa'uhum hirsuka idza kana Allahu qad arada idlalahum bisu'i ikhtiyarihim. Sekiranya kamu bersungguh-sungguh ya Muhammad untuk memberi hidayah kepada kaummu, maka tidaklah berguna akan kesungguhan kamu itu apabila Allah Ta'ala mahu untuk menyesatkan mereka dengan sebab buruknya ataupun salahnya pilihan mereka. Allah Ta'ala menyesatkan mereka di atas sebab mereka memilih yang salah. Sebab tu apabila kita pilih yang salah, maka kesalahan itu terletak kepada kita. Baik buruk Allah Ta'ala tentukan. Bila kita pilih yang buruk, maka kita tidak boleh meletakkan kesalahan kepada Allah, sebab kita telah diberi akal. Satu, yang kedua, telah diutuskan Rasul, telah diturunkan kepada kitab yang telah disampaikan ilmu. Maka yang memilih
Apa yang salah dikira bersalah, kerana bisu'i disebabkan buruknya ikhtiarihim, pilihan mereka. Walaupun Nabi SAW sebenarnya seorang yang sangat tinggi kesungguhannya, hirs, kesungguhan untuk memberi hidayah kepada manusia sangat besar, sangat tinggi, sehingga pernah dibuat perumpamaan dalam ayat surah Al-An'am, wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sullaman fis sama' fata'tiyahum bi ayah. Sekiranya terasa beratlah oleh kamu kerana mereka berpaling daripada dakwah kamu. Kalau Nabi terasa berat sebab orang kafir tidak mahu menerima dakwahnya, maka cubalah kamu buat suatu nafaqan, suatu terowong, lubang dalam tanah, atas tujuan untuk mencari apa-apa tanda bukti kekuasaan Allah untuk ditunjukkan kepada manusia. Kalaulah kesungguhan Nabi itu sampai kepada mereka, dia boleh buat secara tu, maka Allah Ta'ala kata buat. In istata'ta, sekiranya kamu mampu, antabtaghiya nafaqan, untuk buat suatu nafaq ni satu lubang terowong dalam tanah. Tujuan buat lorong untuk bukan untuk manusia melaluinya, untuk ambil sesuatu bukti, sehingga dengan bukti itu manusia akan beriman. Ataupun buat sulaman, buat tangga naik ke langit. Lalu dengan cara itu fata'tiyahum bi ayah, kamu boleh mendatangkan kepada mereka dengan bukti tanda kekuasaan Allah. Walau sya'allahu la jama'ahum 'alal huda, dan kalau Allah Ta'ala kehendaki, nescaya mereka dihimpunkan, dikumpulkan di atas petunjuk. Walaupun kita bersungguh-sungguh, tetapi kesungguhan kita tidak akan ke mana-mana sebab tertakluk kepada kehendak Allah yang sangat tinggi hikmahnya. Tetapi bukan bermakna kita tak perlu bersungguh. Kenapa hal itu? Memang kita kena sungguh. Cuma kesungguhan kita tidak bersifat mutlak. Dia bersifat ada ta'alluq, ada kaitan dengan kehendak Allah. Tetapi kehendak kita tidak mampu untuk mengatasi kehendak Allah. Sebab apabila kita menghendaki sesuatu, ianya akan berjalan seiring apabila Allah Ta'ala juga menghendakinya. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah Rabbul Alamin. Tidaklah kamu menghendaki sesuatu melainkan apa yang Allah Ta'ala menghendakinya, yang mana dialah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Memang kalau ikut kehendak Nabi, Nabi sangat bersungguh-sungguh mahu memberi hidayah kepada ahli keluarga terdekat, tapi kesungguhannya tidak tercapai. Orang yang pertama masuk Islam, sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Kita kata sepatutnya dari segi kesungguhan, sepatutnya yang pertama masuk Islam ialah bapa saudaranya Abu Talib. Sebab daripada kecil dia dipelihara, sebab lepas meninggal datuknya Abdul Muttalib, dia dipelihara oleh Abu Talib. Tetapi orang yang pelihara dia, orang yang membesarkannya, tidak termasuk di antara orang yang terima dakwahnya. Walaupun Nabi SAW dari segi hirs, kesungguhannya, itu disebut dakwah untuk mengislamkan orang yang kafir. Dan begitu juga kesungguhan Nabi untuk memberikan kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Haris, sungguh. Harisun dengan sad, harisun 'alaikum. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu, terasa berat olehnya apa-apa kesusahan yang menimpa kamu. Harisun, sangat bersungguh, yakni untuk memberi hidayah kepada kamu. Sebab itu perjuangan Nabi SAW, kalau kita baca dan kalau kita menghayatinya, baginda telah mengorbankan seluruh hidupnya demi untuk menyelamatkan umat manusia, supaya kalau boleh semuanya beriman. Pengorbanan yang sangat besar, masanya, hartanya, kehidupannya, semata-mata untuk kita, semata-mata untuk kita.
Sehingga ahli sejarah mengatakan bahkan kewafatan Nabi SAW ada kaitan dengan kesan racun yang dalam satu peristiwa di Khaybar. Dia sempat memakannya sedikit, tapi tidak. Walaupun ada seorang pada sahabat yang mati apabila seorang wanita Yahudi memberinya. Mana satu permohonan yang sangat besar, itu belum lagi masuk dengan siri-siri peperangan yang sangat banyak, dengan tidak ada apa-apa kepentingan peribadi kecuali semata-mata untuk menjalankan amanah, iaitu wa ma 'alar rasuli illa al balagul mubin. Itu dari segi hirs, kesungguhan. Fa innallaha la yahdi man yudhil, sesungguhnya Allah Taala tidak memberi petunjuk kepada sesiapa yang sesat, kepada sesiapa yang sesat kerana dia yang memilih untuk sesat. Wa qulil haqqu min rabbikum, katakanlah yang benar itu daripada Tuhan kamu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, sesiapa yang mahu beriman maka biarlah dia beriman, sesiapa yang memilih untuk menjadi kafir maka biarlah dia memilih kekafiran. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha, sesungguhnya telah kami sediakan bagi orang yang zalim kerana dia memilih kekufuran, iaitu api neraka yang akan melingkunginya sehingga dia tidak akan terlepas daripadanya. Betul kalau kita fikir soal hidayah dan kita fikir soal Allahu Akbar, sesuatu yang sangat menakutkan. Tetapi takut tu kena seimbang dengan raja, dengan harap, antara khauf dengan raja. Adakah selamat kita di kemudian hari? Adakah orang-orang yang bersama dengan kita dari kalangan orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, ahli keluarga kita, rakan-rakan kita akan selamat? Sebab ini kita fikir sekali adalah ya Rabb sallimna, wahai Tuhan selamatkanlah kami. Tidak ada yang difikir oleh orang-orang yang beriman, khususnya ketika mereka berada di tiang sirat menuju ke syurga yang di bawahnya neraka, kecuali mereka berkata ya Rabb sallim sallim sallimna, wahai Tuhan selamatkanlah kami. Itu kita kena fikir, sebab itulah masa depan kita yang sebenar. Masa depan kita di akhirat itu sesuatu yang lebih besar untuk kita fikir berbanding dengan masa depan kita di dunia. Mungkin kita sentiasa berpesan kepada anak-anak, ngaji sungguh, belajar bersungguh-sungguh supaya kamu berjaya dalam pelajaran, dapat pekerjaan yang baik, sebab inilah yang menjadi penentu masa depan. Itu masa depan di dunia. Untuk jangka masa yang pendek, masa depan lebih panjang selama-lama di akhirat. Adakah guru-guru, pendidik, ibu bapa terfikir untuk memberi perhatian kepada masa depan anak didik mereka ataupun ahli keluarga mereka tentang keselamatan di akhirat, masa depan yang hakiki, yang sebenar? Kalau selamat di dunia, ia belum tentu selamat di akhirat. Tapi kalau selamat di akhirat, insya-Allah selamat di dunia. Ni ayat-ayat gini kalau kita tak baca, kita tak perhati, kita tak akan mari memikir kita ni termasuk orang yang faminhum man hadallah atau wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Kita nak letak diri kita di mana? Sebab hidayah itu bukan hak kita, itu hak Allah. Ada di antara mereka yang orang yang Allah Ta'ala beri hidayah. Ada di antara mereka orang yang telah haqqat, telah pastilah ke atas mereka oleh kesesatan. Sebab itu dalam doa kita sentiasa memohon Rabbana la tuzigh. Ada setengah baca dengan ain, la tuzigh, bukan tuzigh dengan ghain, la tuzigh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, wahai Tuhan kami, jangan engkau pesongkan, jangan dilencungkan hati kami ke arah jalan yang sesat setelah engkau beri hidayah kepada kami, petunjuk kepada kami. Sesiapa yang berpegang kepada petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW, maka dia tidak akan sesat. Kecuali kesesatan berlaku atas sebab dua. Sama ada dia berpaling terus, tidak mengikut ajaran yang ada dalam Quran dan sunnah Nabi SAW, ataupun yang kedua dia ikut Quran tapi mengikut tafsiran dia sendiri. Itu sesat juga. Golongan Syiah, golongan Khawarij, dia mengaku
Quran Sunnah juga, tapi mengikut tafsiran mereka sendiri, akhirnya sesat juga. Dia mesti berdasarkan kepada Quran Sunnah dengan apa yang difahami oleh para sahabat, sebab mereka lah golongan pertama, generasi pertama yang terima ajaran agama terus secara langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sesiapa yang disesatkan, wa ma lahum min nasirin, tidak ada bagi mereka penolong yang dapat menolong mereka. Tidak ada sesiapa yang dapat menolong, membantu mereka. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim, mereka bersumpah dengan nama Allah. Bahwasanya sumpah itu bukan sumpah yang main-main. Jahda aymanihim, dengan sumpah yang sungguh-sungguh, untuk menyatakan mereka yakin bahawa yang mati tidak akan dihidupkan kembali. Mereka yang ini orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir itu bersungguh-sungguh dalam sumpah mereka, mengatakan bahawa yang mati tidak akan dibangkitkan oleh Allah, dan mereka merasakan bahawa hidup selepas mati ini suatu perkara yang mustahil. Lalu mereka mendustakan para rasul dengan sebab rasul mengkhabarkan orang yang mati akan hidup selepas mereka mati. Maksudnya hidup setelah dunia ini kiamat, ataupun setelah ditiup sangkakala untuk kali yang kedua. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan bahawasanya kiamat itu tidak ada keraguan padanya, dan Allah Ta'ala akan membangkitkan, yakni akan menghidupkan kembali orang-orang yang berada dalam kubur. Itu bukan perkara yang sukar, bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang susah, bukan perkara yang susah bagi Allah. Ianya terlalu mudah. Ianya terlalu mudah untuk Allah Ta'ala menghidupkan kembali orang yang mati. Sebab semua urusan Allah hanya tertakluk pada kaf nun, kun fayakun. Apabila Allah Ta'ala mengatakan kun, maka jadi, dengan kehendaknya jadilah. Sama ada yang mati hidup kembali ataupun hidup dimatikan. Dan keyakinan adanya hidup selepas mati disebut berulang kali dalam beberapa ayat-ayat yang tertentu. Innal ihsana li rabbih lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Tidakkah mereka tahu, tidakkah manusia ini tahu apa yang berlaku setelah dibongkar, dikeluarkan isi-isi kubur. Yani semua manusia akan hidup kembali. Semua manusia akan hidup kembali untuk alam yang lain, alam akhirat. Bala wa'dan alaihi haqqan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Bahkan itu adalah semestinya telah menjadi suatu janji yang Allah Ta'ala janjikan kepada manusia, adanya al-ba'tsu, adanya kehidupan selepas kematian. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kebanyakan manusia tidak tahu bahawa ia adalah suatu perkara yang akan berlaku. Manusia mati dan hidup selepas dunia ini berlakunya kiamat. Thumma innakum ba'da dzalika lamayitun thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Perkara itu jelas dalam Quran. Kemudian kamu wahai manusia selepas itu kamu semua akan mati. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Semua kita ni akan mati. Tidak ada seorang pun yang tidak mati, sebab kita adalah jenis makhluk yang pasti akan mati. Tetapi kematian itu bukanlah pengakhiran. Kematian sebenarnya adalah suatu perpindahan, hanya sekadar transformasi, pindah daripada alam dunia untuk pergi ke alam akhirat, sehingga sekejap di alam barzakh.
Kemudian summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kemudian kamu di hari kiamat pasti akan dibangkitkan, akan hidup balik. Ya. Kalau kita takut kepada mati, maka kita kena bersedia untuk menghadapi kematian. Hari ini kita melihat kematian orang lain, maka satu masa lagi orang lain pula melihat kematian kita. Macam mana kita nak menghadapinya? Sama ada kita bersedia ataupun tidak. Sebab dia mati nak undur klik tak boleh dah. Allah Akbar. InsyaAllah kita sambung lain kali. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.